أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال فصل فروض الوضوء 6 أشياء. الأول النية وهي إما نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو الوضوء وتكون هذه عند غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. الثالث غسل يديه مع مرفقيه. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره ولو بعض شعرة في حده. الخامس غسل رجليه مع كعبيه. السادس الترتيب هكذا. Baik, kata musannif rahimahullah, faslun furudul wudu'i sittatu asya'. Okey, jadi kita dah terangkan dah sebelum ni pada pengajian yang sebelum apa makna taharah. Apa makna taharah dari sudut lughah dan juga dari sudut istilah. Dan daripada situ juga kita kita belajar berkenaan dengan maqasid at-taharah dan juga wasail at-taharah. Jadi maqasid at-taharah ada 4, wudu, mandi, tayamum dan juga menghilangkan najis. Dan wasailut taharah juga ada 4, iaitu air, tanah, lepas tu alat samak dan juga batu untuk istinja. Adapun wasailul wasail ada 2, iaitu al-awani dan juga al-ijtihad, iaitu bejana, bekas dan juga ijtihad. Jadi sebahagian musannif, sebahagian pengarang kitab dalam mengarang kitab, perbahasan pertama yang dia bahaskan adalah berkenaan dengan wasilah. Jadi wasilah air, wasilah yang paling utama sekali adalah air. Jadi dia bahaskan dulu yang pertama-tama sekali, dia bahaskan berkenaan dengan air. Tapi sebahagian ulama dia bahaskan terus kepada maqasid. Dia bahaskan terus kepada maqasid at-taharah. Seperti kitab yang kita baca ni lah. Tengok fasal yang pertama dia terus bahaskan berkenaan dengan wudu, iaitu dia masuk terus kepada maqasid at-taharah yang pertama, iaitu wudu. Lepas tu nanti dalam perbahasan dia nanti adalah dia terangkan berkenaan dengan wasail at-taharah. Jadi kita ikut tertib ataupun seperti mana yang disusun oleh pengarang ni lah. Jadi kata musannif faslun, ini satu fasal, faslun furudul wudu'i 6 asya'. Fardu wudu itu 6 perkara. Jadi sebelum tu kita tengok dulu apakah takrif wudu yang kita selalu sebut wudu. Jadi apakah takrif dia pada lughah dan juga pada istilah. Jadi kata syarih hafizahullah, al-wudu'u lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha'. Wudu pada lughah adalah nama bagi basuhan beberapa anggota. Nama bagi basuhan beberapa anggota.
nama bagi basuhan sebahagian anggota. Jadi kalau kita basuh muka, ataupun kita basuh tangan, kita basuh kaki, ataupun basuh rambut, basuh mana-mana anggota kita, anggota badan kita, dari sudut lughahnya dipanggil sebagai wuduk. Dipanggil sebagai wuduk. Sama ada niat ataupun tidak ada niat. Itu wuduk pada lughah. Itu nama bagi basuhan sebahagian anggota. Diambil daripada perkataan al-wada'ah. Ma'khudun minal wada'ah. Jadi wuduk ni diambil daripada perkataan al-wada'ah. Makna apa wada'ah? Wahiyal husnu wal jamal. Iaitu elok dan cantik. Itu pada lughah dia lah. Pada syarak, ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusah. Adapun wuduk pada syarak adalah nama bagi basuhan beberapa anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu. Jadi di sini ada khusus sikit. Kalau tadi pada lughah basuhan beberapa anggota, dia tidak ada basuhan anggota yang tertentu. Mana-mana anggota sekalipun kalau kita basuh dari segi lughahnya dipanggil sebagai wuduk. Adapun nak dipanggil wuduk dari segi syarak, mestilah basuhan anggota tu adalah anggota-anggota yang tertentu. Jadi maksud dengan anggota-anggota yang tertentu ni adalah empat anggota wuduk tu lah, iaitu muka, tangan, kepala dan juga kaki. Itu yang dimaksudkan dengan a'dha' makhsusah. Kemudian nak dipanggil wuduk pada syarak, tak memada dengan kita membasuh anggota-anggota tersebut. Tak memada basuh saja tanpa niat. Jadi nak dinamakan wuduk dari segi syarak, mestilah basuhan anggota-anggota tersebut disertakan dengan niat. Betul dalam takrif disebut biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu. Nanti kita akan mengaji satu persatu lah dia punya rukun-rukun dia tu. Anggota-anggota tu, syarat-syarat dia apa semua, dan juga berkaitan dengan niat, semuanya kita akan bahaskan satu per satu. Jadi nak dinamakan wuduk pada syarak, mestilah basuhan anggota tu adalah anggota-anggota yang tertentu, dan juga basuhan tersebut dengan niat. Baru dah dinamakan wuduk pada syarak. Jadi boleh hafal lah wuduk pada lughah dan juga wuduk pada syarak. Kemudian adakah wuduk ni merupakan khususiyah umat ni? Ini juga berlaku khilaf lah antara di kalangan ulama. Jadi yang muktamadnya wuduk bukan khususiyah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata syarah walaysa al-wudu'u min khususiyati hadhihi al-ummah. Bukanlah wuduk itu daripada khususiyat ini umat. Lepas tu apa yang khusus dengan umat Nabi Muhammad SAW ni? Jadi bal al-khasu biha, bahkan yang khusus dengan ini umat, al-kaifiyatu al-makhsusah atau al-ghurrah wa tahjil. Jadi yang khusus dengan umat ni, dia punya cara berwuduk tu. Cara-cara berwuduk yang tertentu ni, itulah yang khas dengan umat ni. Ataupun al-ghurrah wa tahjil. Ghurrah wa tahjil ni kalau kita tengok dalam sunat-sunat wuduk nanti, disunatkan kita italatul ghurrah wa tahjil. Yani kita memanjangkan ghurrah dan juga memanjangkan tahjil. Ghurrah tu apa dan tahjil tu apa? Jadi ghurrah ni kita kata, kalau dalam nanti kita akan tengok dalam ni dia takrifkan dengan ma la yatimul wajibu illa bihi fil wajhi, iaitu kawasan yang tidak sempurna, kawasan yang tidak sempurna wajib di kawasan muka kecuali dengan dibasuh kawasan tersebut. Kawasan yang tak sempurna basuhan wajib di muka, kawasan yang tidak sempurna apa saya Muhammad
kawasan ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fil wajhi. Apa ni kawasan yang tidak sempurna yang wajib pada basuhan pada basuhan muka tu. Jadi kawasan dekat muka kita ni kan dia ada panjang dan juga lebar. Dia ada kawasan panjang dan juga lebar. Jadi panjang dia tempat kebiasaan tumbuh rambut di antara tempat kebiasaan tumbuh rambut dan juga dagu di kawasan tu. Dan pada dia punya lebar dia ma bainal uzunain, iaitu kawasan di antara dua telinga. Jadi kita nak pastikan dia betul-betul kena pada had di antara kena pada had telinga belah kanan dan belah kiri, itu agak susah. Begitu juga kita nak pastikan betul-betul tempat kebiasaan ayak tu kena pada tepat-tepat pada tempat kebiasaan tumbuh rambut dan tepat-tepat kena pada dagu. Nak bagi tahakkuk, nak pastikan tu susah kecuali dengan kita melebihkan basuhan tersebut. Hak tu yang dipanggil ghurrah. Jadi ada dia jadi kawasan yang lebih sedikit tu wajib, memanjangkan tu sunat. Adapun tahjil sama juga macam syarahan tadi, tapi di kawasan tangan dan juga kaki. Nanti disebut dalam hadis apa lafaz dia? Wa masallallahu sayyidina Muhammad antum al-ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah. Dalam satu hadis Nabi sebut antum al-ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah. Nabi sebut perkataan ghurr dan juga ghurrah tadi dengan tahjil. Kamu ni orang yang bercahaya, yang putih muka dan juga kaki dan tangan dia daripada kesan-kesan wuduk dalam riwayat yang lain. Dan Nabi kata siapa yang mampu untuk siapa yang mampu daripada kamu untuk memanjangkan basuhan pada muka, tangan dan kaki dia, maka hendaklah dia lakukan dalam hadis. Itu kelebihan. Sebab tu disunatkan kita memanjangkan basuhan pada tangan dan kaki dan juga basuhan pada muka, kita lebihkan. Itu nanti kita akan bahas nanti di tempat sunat-sunat wuduk. Taib. Jadi yang khusus dengan umat ni sama ada kaifiat wuduk tu ataupun al-ghurrah wa tahjil. Baik, bilakah difardukan wuduk ni? Wa furidal wudu'u ma'as salati lailatal Isra, dan difardukan wuduk bersama-sama dengan solat pada malam Isra. Di pada malam Isra tu difardukan solat dan difardukan juga wuduk. Baik, berapakah fardu wuduk? Jadi kata musannif rahimahullah, furudul wudu'i sittatu asya'a. Jadi fardu wuduk 6 perkara. Jadi seperti mana yang kita sebut sebelum ni, 4 perkara Azimi ada sebut sebelum ni kan. 4 perkara sabit dengan Al-Quran dan 4 fardu sabit dengan Al-Quran dan 2 fardu sabit dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok yang sabit dengan Al-Quran. Kata syarah hafizahullah, arba'atun sabitatun bil kitabil aziz. 4 daripada fardu-fardu tu sabit dengan Quran. Wahya, dan iaitu 4 itu ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu syai'in minar ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Basuh muka, basuh tangan sehingga ke siku, menyapu sesuatu daripada kepala ataupun sebahagian daripada kepala, dan membasuh kedua-dua kaki sehingga buku lali. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang-orang yang
beriman apabila kamu hendak hendak bangun melaksanakan solat. Kamu berdiri idza kuntum ila solah, maknanya idza aradtumul qiyama ila solah, bila kamu berkehendak berdiri kepada solat, ini nak melakukan solat, maka faghsilu wujuhakum, hendaklah kamu membasuh muka-muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kamu sehingga ke siku. Sehingga ni ditafsirkan ma'a al-marafiq, yakni basuh tangan kamu bersama dengan siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu sehingga ke buku lali. Dan seperti tafsiran basuh tangan tadi juga, iaitu ila dengan mana ma'a. Jadi basuhlah kaki kamu bersama dengan buku lali. Baik. Itu ayat dia lah dalam surah Al-Maidah. Wa fardani sabitani bisunnah, dan dua fardu sabit dan dua fardu yang sabit ia dengan sunnah. Wa huma, dan kedua fardu itu adalah, yang pertama an-niyatu, yang pertama niat. Wa hiya sabitatun biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Dan ianya niat itu sabit ia dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja sah segala amal itu dengan niat. Dan yang kedua, fardu yang kedua yang sabit dengan sunnah adalah at-tartibu, itu tertib. Yang ni sabit dengan sunnah yang mana pula? Wa huwa thabitun biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada'allahu bih. Ini pun kita dah sebut dah minggu lepas. Jadi kita ulang lagi, kita tengok lagi apa yang disebut dalam kitab. Iaitu perkataan Nabi, ibda'u bima bada'allahu bih. Nabi kata, mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan dengannya. Jadi hadis ni, perkataan Nabi ni warid, datang perkataan ni disebabkan pertanyaan berkait masalah sa'i. Sahabat tanya, anabda'u bis safa ambil marwah ya Rasulullah. Kami sa'i ni kami nak mula daripada bukit Safa ke, ataupun kami nak mula dengan daripada bukit Marwah. Nak mula yang mana dulu? Lepas tu Nabi cakap, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulakanlah dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Nabi cakap itu isyarat kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa, Allah Ta'ala sebut Safa dulu, wal marwata, dan juga bukit Marwah, sebut kali yang kedua. Kedua-duanya daripada syiar Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut Safa dulu, maka mulakanlah sa'i itu daripada Safa. Okey, jadi perkataan Nabi ibda'u bima bada'allahu bih pada masalah sa'i. Tapi dalam kita mengistimbat hukum, dalam kita mengeluarkan hukum, kita tidak melihat kepada khusus perkataan Nabi itu diucapkan. Kita tidak melihat kepada khusus sebab perkataan Nabi itu diucapkan. Tapi kita lihat kepada umum lafaz yang diucapkan. Jadi dalam perkataan Nabi itu ada lafaz yang umum, iaitu ma. Pada perkataan ibda'u bima, ada perkataan ma. Jadi ma itu min alfazil umum, daripada lafaz-lafaz umum. Kalau orang kita terjemah barang, perkara, dia umum. Kalau mengaji dalam usul fiqh akan mengajilah lafaz-lafaz yang umum. Antaranya ma. Jadi dalam kita mengistimbat hukum, mengeluarkan hukum, kita melihat kepada keumuman lafaz, bukan kerana khusus sebab bukannya dengan melihat kepada khususnya sebab. Ingat kata syarih, wa huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, wa in kana waridan fis sa'i, walaupun dia perkataan Nabi ni warid pada masalah sa'i, illa kecuali annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kecuali bahawasanya ibrah dalam kita mengambil hukum itu adalah dengan umum lafaz, bukannya dengan khusus
sabab. Itu satu. Wa aidan, dan juga la tufarriqul arabu bainal mutajanisi illa li faidatin. Orang Arab dia tidak membezakan antara sesuatu yang sejenis kecuali kerana ada faedah. Dia tidak membezakan sesuatu yang sejenis kecuali kerana ada faedah. Apa maksud yang sejenis? Okey, dalam anggota wudu ada 4. 3 anggota jenis dia dibasuh. 1 jenisnya disapu. Yang dibasuh, yang jenis yang masuk dalam kategori ataupun jenis yang dibasuh, muka, tangan dan juga kaki. Dan yang masuk dalam kategori jenis yang disapu adalah kepala. Jadi uslub Arab ni, dia kalau benda tu sejenis, dia akan sebut dulu hak sejenis tu bagi habis. Maksudnya kalau nak ikutkan, sebut dululah. Kalau ikut uslub Arab, sebut dulu muka, tangan dan juga kaki. Sebab dia ni satu jenis, iaitu jenis anggota yang yang dibasuh. Baru sebut sapuan. Baru sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru sebut kepala. Sebab kepala kan jenis yang disapu. Itu uslub Arab. Kan? Dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Jadi kita tengok uslub Arab juga. Sebab Quran turun dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab dia tidak beza-bezakan, kecuali mesti ada faedah. Jadi Allah Ta'ala bezakan Allah Ta'ala tafriqkan, maknanya dia Allah Ta'ala tak sebut jenis yang dibasuh dulu bagi perhabis. Allah tak sebut lagi, tiba-tiba dah masuk dah celah-celah yang dibasuh tu anggota yang disapu. Iaitu Allah Ta'ala sebut basuh muka, basuh tangan, tak dan sebut lagi anggota yang dibasuh sampai habis. Allah start di celah-celah tu sapu kepala. Lepas tu baru basuh kaki. Itu maksudnya tafriqul arab bainal mutajanis. Jadi orang Arab dia tak buat macam itulah kecuali ada faedah. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka dia mengikut uslub Arab, dan kita dapat daripada situ bahawasanya ada di situ faedah. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Kenapa Allah Ta'ala sebut basuh, sapu, basuh? Bukan basuh, sapu. Jadi faedah dia ulama kata adalah tertib. Dan ayat tu pula diturunkan dan ayat tu pula nak menyatakan tentang kefarduan ataupun fardu wudu. Tengok wa aidan la tufarriqul arabu bainal mutajanisi illa li faedah. Jadi Arab dia tidak tafriqkan antara yang sejenis kecuali kerana ada faedah. Waqad farraqa fil ayah, dan Allah Ta'ala telah mentafriqkan ataupun boleh kata furriqa, dan telah ditafriqkan pada ayat itu di antara maghsulat dan juga bil mamsuh. Di antara basuhan tu letak celah-celah tu anggota yang disapu. Fa'alimna, maka tahulah kita annahu li faidatin, bahwasanya tafriq itu kerana ada faedah tertib, li faidati tertib. Baik, wallahu a'lam. Baik. Itu berkaitan dengan fardu-fardu wuduk yang 6. 4 sabit dengan Al-Quran, 2 sabit dengan sunnah. Lepas tu boleh nak sebut satu per satu. Al-awwalu an-niyah. Jadi fardu yang pertama niat. Fardu yang pertama niat. Dan niat ni kalau kita tengok kitab-kitab memang dia akan sebut 3 ni lah. Sama ada dia niat mengangkat hadas, ataupun dia niat taharah untuk solat, ataupun taharah daripada hadas, ataupun dia niat fardu wudu.
ataupun dia niat wudu. Itu termasuk sekarang tu dalam yang ketiga lah tu. Mengangkat hadas ataupun dia niat taharah untuk solat ataupun taharah untuk mengangkat hadas ataupun dia niat fardu wudu ataupun wudu. Tiga-tiga ni. Sebab tu dalam sebab tu kata musannif pun wahiyya an-niyah tu imma niyatu raf'il hadathi awit taharati lis-salati awil wudu'i. Jadi niat tu sama ada niat mengangkat hadas atau niat bersuci untuk solat atau niat wudu. Jadi mana-manalah, sama ada yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga. Mana-mana boleh. Ini kaifiat niat. Jadi kaifiat niat tu berbeza-bezalah. Daripada satu bab ke satu bab. Bab wuduk kita niat wuduk. Bab mandi kita niat mandi. Bab tayamum kita niat tayamum. Baik. Jadi yang pertama niat wahya ay niyatul wudu tu dalam syarah kita tengok imma niyatu raf'il hadas aw taharah lis-salah aw taharah anil hadas aw ada'i fardil wudu aw ada'il wudu awil wudu'i faqat. Tu semua kaifiat niat tu sama ada niat mengangkat hadas ataupun niat bersuci untuk solat ataupun bersuci daripada hadas ataupun ada fardil wudu, menunaikan fardu wudu ataupun menunaikan wudu ataupun dia niat berwudu sahaja pun boleh tanpa disebut fardu wudu ataupun tanpa disebut ada fardil wudu. Dia niat wudu sahaja pun boleh. Cuma khilaful aula. Kalau kita niat sahaja aku berwudu sahaja boleh. Tapi hukum dia khilaful aula. Sebab apa khilaful aula? Yang ini menyalahi yang lebih utama. Sebab berlaku khilaf di kalangan fuqaha. Sama ada memada ke ataupun tidak niat macam tu. Memada ataupun tidak niat macam tu. Ataupun ni satu lagi lupa. Yang dia tak sebut. Au dia niyatus tibahati muftakirin ila wudu. Ataupun dia niat mengharuskan apa yang berhajat kepada wudu. Dia niat mengharuskan apa yang berhajat kepada wudu seperti menyentuh mushaf. Contohnya saja aku nawaitu istibahata muftakirin ila wudu'in lillahi ta'ala ataupun nawaitu istibahata sentuh mushaf, mashil mushaf lillahi ta'ala. Pun boleh juga. Dia niat mengharuskan apa yang berhajat kepada wudu. Jadi apa yang berhajat kepada wudu? Solat berhajat kepada wudu, tawaf berhajat kepada wudu, sentuh mushaf berhajat kepada wudu, nak angkat mushaf pun berhajat kepada wudu. Jadi bila dia niat mengharuskan benda-benda ni pun memada juga. Dan dia boleh gunakan wudu tadi untuk benda-benda yang lain. Niat nak angkat mushaf boleh juga guna wudu tersebut untuk solat. Tapi kalau dia niat wudu tadi mengharuskan perkara-perkara yang tak mengharuskan perkara-perkara yang disunatkan wudu pada perkara tersebut. Tak wajib wudu pun, disunatkan wudu sahaja. Bila dia niat mengharuskan perkara tersebut. Sedangkan perkara tu memang harus pun tanpa wudu. Boleh faham kan? Contohnya dia niat mengharuskan baca Quran. Sedangkan baca Quran tak ada wudu pun boleh baca. Dia nak baca hadis. Hadis tak ada wudu pun boleh baca. Tapi dia niat dia niat dengan wudu dia tu mengharuskan baca hadis. Yang tu tidak, niat tu tidak memada. Kalau dia niat macam tu, niat tu tidak memada. Bila niat tidak memada, tak ada lah satu rukunnya niat. Tak jadi wudu. Sebab tu kata syarih wala tasihhu niyatu istibahati ma yustahabbu lahul wudu ka qiraatil Quran awil hadis li'annahu yastabihu bila wudu. Baik. Kata ada sedikit tambih berkenaan dengan niat-niat yang kita sebut tadi.
semua niat tu boleh untuk digunakan, untuk diniatkan sekiranya orang yang berniat tu orang yang salim, orang yang sehat, tidak sakit. Maksud dia tidak sakit ni, dia orang yang bukan hadas dia tu berterusan, bukan orang yang salisul hadas. Adapun orang yang salisul hadas, dia tak boleh dia tidak boleh niat dengan semua niat tadi tu. Ada niat-niat yang dia tak boleh niat pun. Tengok dia kata tanbihun man kana hadatsuhu daiman. Barang siapa yang hadasnya itu berterusan, kasadisil baul, seperti orang yang berterusan keluar air kencing, nawastibahata fardhis solah au nahwiha. Waktu tu dia niat mengharuskan fardu solat ataupun seumpama solat. Tawaf ke, nak sentuh mushaf ke, baca mengangkat mushaf ke, dia niatlah nawaitu istibahata fardhis solah lillahi ta'ala. Wala yakfihi niyatu raf'il hadas awit taharati anhu. Tidak memada niat mengangkat hadas ataupun niat bersuci daripada hadas. Hak tu tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia punya wuduk tu pada hakikatnya sebab hakikatnya wuduk tu tidak mengangkat hadas dia. Dia masih lagi dalam keadaan berhadas. Cuma wuduk tersebut mengharuskan dia untuk solat, mengharuskan dia untuk tawaf. Dia faham? Dia mengharuskan sahaja. Dia tidak mengangkat hadas. Ada hakikat. Sebab tu dia niat istibahah. Baik. Wa takunu hadhihi, sambung matan, wa takunu hadhihi, isim isyarat tu merujuk kepada ni lah, niat. Wa takunu hadhihi ay hadhihi niyyah inda ghuslil wajhi. Dan adalah ini niat ni ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah. Di sini dia nak sebut apa ni? Apa yang dia nak sebut? Ada 7 perkara yang berkait dengan niat. Azimi pun ada sebut sebelum ni. Dan 7 perkara tu dihimpunkan dalam satu bait syair. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Dia ada 7 perkara yang berkait dengan niat. Perkataan musannif wa takunu hadhihi inda ghuslil wajhi ni nak cakap pasal apa? Daripada 7 tu. Siapa boleh jawab? Nak cakap pasal apa? La ahad yujib. Wa takunu hadhihi inda ghasli al-wajhi. Adakah nak cakap hakikat niat, ataupun nak cakap zaman niat, ataupun tempat niat, ataupun maksud niat? Zaman niat ahsanti. Maksudnya zaman, dia nak bagi tahu kat sini zaman waktu niat. Waktu niat tu bila? Waktu niat tu pada awal ibadat. Jadi awal ibadat bagi wuduk adalah membasuh muka. Jadi niat tu kita kena sertakan ketika membasuh muka. Jadi watakunu hadhihi, dan adalah ini niat ni ketika membasuh muka. Maksudnya kita sertakan niat tu dengan ketika membasuh muka. Dia nak bagi tahu tentang zaman ataupun waktu niat. Kata syarah wa takunu hadhihi niyyatu inda ghuslil wajhi
famata qataranat bijuz'in minhu kafat wa ma qaranaha huwa awwaluhu fayajibu i'adatu ma ghasalahu qablaha. Jadi apabila berserta niat tu dengan satu juzuk daripada wajah, maka memada dah. Jadi apa yang kawasan wajah yang berserta dengan niat tu, itulah awal-awal dikira awal wajah, awal basuhan tu yang dikira. Kalau dia basuh dekat kawasan tengah, itulah dikira, atas tak dikira. Kalau niat tu disertakan ketika basuh kawasan tengah muka, itulah permulaan basuhan yang dikira. Maknanya basuhan atas tak kira. Jadi basuhan atas tu perlu diulang balik. Fayajibu i'adatu ma ghasalahu qablaha. Wajib mengulang apa yang dia basuh sebelum niat. Tanbihun. Ini satu penjagaan. Dan ini juga penting. Kata syarih, al-afdal an yanwiyal mutawaddi'u inda ghaslil kaffaini sunanal wudu'. Ka'an yaqula nawaitu sunanal wudu' summa inda ghaslil wajhi yanwi niyatal mu'tabarah. Dia kata afdalnya orang yang berwuduk tu, orang yang nak berwuduk tu, ketika dia tengah membasuh kedua-dua tangan dia niat sunat wuduk. Jadi waktu dia basuh tangan tu, dia niat nawaitu sunanal wudu' lillahi ta'ala. Dia niat. Itu contohlah, ka'an yaku nawaitu sunanal wudu'. Supaya dia diganjari ataupun diberi pahala dengan perbuatan yang dia buat. Kalau dia memang dah kebiasaan dia, sebelum berwuduk dia akan basuh tangan dulu. Tapi dia tak niat. Dia memang basuh tangan dulu, tapi dia tak niat. Maka bila tak niat, tak dapatlah pahala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Nabi. Hanya saja bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Jadi seseorang ni dia tak niat, maka dia tak dapatlah. Jadi itu penting. Sama agak gosok gigi. Ada orang kebiasaan dia diajak gosok gigi. Daripada kecil bangun pagi gosok gigi, sebelum solat gosok gigi. Boleh jadi itu jadi kebiasaan. Nak dapat pahala tu kena niat. Jadi waktu dia gosok gigi tu, niatlah hati nawaitu sunanal wudu. Nawaitu sunanas siwak, atau dia niat. Ataupun nawaitu sunanal istiyak lillahi ta'ala. Jadi aku niat sunat menggosok gigi kerana Allah Ta'ala, dapat pahala. Tapi kalau dah memang adat dia macam tu, lepas tu dia buat tu ikut adat dia, maka dia tidak dapat pahala. Sebab tu pentingnya niat. Sebab tu kata ulama, tak ingat lafaz dia macam mana, lebih kurangnya kata alimu auladakum an-niyah, ajarkan anak kamu niat. Sebab dengan niat tu dia boleh dapat pahala yang bermacam-macam. Dengan tidak dia tu dikira ibadat sebab niat. Dia tidak untuk niat untuk dia ada kekuatan untuk baca kitab esok, untuk beribadat esok, untuk bangun esok, untuk buat ketaatan, ambil kerehatan sekejap untuk kuat. Jadi dia dengan niat tu dia dapat pahala. Itu pentingnya niat. Benda kecil boleh jadi ganjaran yang berganda-ganda, tapi tanpa niat benda yang berganda-ganda pun boleh jadi kecil. Baik. Kemudian lepas dia niat sunat wuduk tu, basuh dia dah niat tu, kira selepas tu, apa yang dia buat selepas tu kira dah termasuk dalam niat tu lah. Dia kumak, lepas tu dia dia keluar, dia luah balik, lepas tu dia masukkan yang dalam hidung, istinsyak, lepas tu istinsar. Semua tu sunat-sunat tu dah termasuk dalam niat tadi. Lepas tu waktu nak basuh muka, barulah dia niat wuduk. Niat yang diiktibar. Summa inda ghusli wajhi yanwi an-niyatal mu'tabarah. Kemudian barulah dia sebut ahkamu an-niyah. Ahkamu niyah, 7 hukum yang berkait dengan niat. Yang ni dah ulang banyak kali dah rasa. Cuma anda akan sebut secara secara ringkas lah lalu, kan.
Waqad jama'a ba'duhum ahkaman niyah biqaulihi, dan sebagian ulama telah menghimpunkan hukum ahkam berkait dengan niat dengan katanya haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hatta hasan. Jadi hakikat niat iaitu ta'rif niat itulah, had niat tu, definisi niat. Jadi haqiqatuha lughatan mutlaqul qasdi, semata-mata qasad. Wa syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Qasad nak makan, kata Azimi kan. Qasad nak makan, tak makan lagi, itu tak dinamakan niat, boleh panggil azam. Itu dinamakan azam. Kalau perbuatan yang kita niat tu dia lambat, dia tak ada lagi waktu tu, dia akan datang, sekadar niat nak buat, tu dinamakan azam. Tapi bila niat berserta buat, itu boleh dinamakan niat pada syarak. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Qasadkan sesuatu, hal keadaan sesuatu tu berserta dengan buat. Hal keadaan qasad sesuatu tu berserta dengan buat sesuatu tu. Hukum dia wa hukmuha al-wujubu ghaliban. Hukum niat ghalibnya, kebiasaannya wajib. Ada terkadang sunat. Contoh antara yang ulama sebut mandi jenazah. Wuduk kan mandi jenazah. Mandi jenazah wajib tak niat? Tak wajib niat. Sunat sahaja. Baik, wa mahalluha, tempat niat hatilah. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan bertutur, berlafaz dengan niat tu sunat. Li yusa'ida lisanul qalb, supaya lisan tu membantu hati. Sunatnya talaffuz, bukannya jahar dengan niat. Orang ini kadang-kadang dia jahar, dia terlampau kuat dengar habis orang usolli fardhu ke, ataupun dia nak wuduk ke, nawaitul wuduk, itu jahar tak disunatkan. Yang disunatkan talaffuz, cukup sekadar dia dengar untuk diri dia sendiri. Maknanya dia berlafaz dengan niat kadar yang telinga dia dengar, bukan orang lain dengar. Wa zamanuha, bahkan boleh jadi kalau dalam solat tu boleh jadi haram, boleh jadi perbuatan tu sekiranya perbuatan tu mengganggu orang lain. Wa zamanuha, zaman niat awalul ibadat, awal ibadat, kecuali pada beberapa masalah dikecualikan. Contoh pada masalah puasa, zakat dan juga korban. Illa fi nahwi saum wa zakah wal udhiyah. Lepas tu cara dia pula berbeza-beza mengikut apa yang diniatkan. Bab wuduk, niat cara wuduk. Niat solat, niat cara solat. Niat mandi, niat cara mandi. Niat tayamum, niat cara tayamum. Jadi caranya berbeza-beza. Wa kaifiyatuha takhtalifu bi ikhtilafil manwi. Fa niyatus salah takhtalifu an niyatil wudu. Syurutuha, syarat dia, yang pertama sekali orang yang niat tu Islam. Yang kedua, orang tu mumayyiz. Dan yang ketiga, ada ilmu tentang apa yang diniatkan. Kalau dia tak ada ilmu tentang apa yang diniatkan, macam mana dia nak buat apa yang dia nak niat tu? Jadi ilmu tentang apa yang diniatkan tu perlu ada. Dia syarat. Lepas tu adamul ityan bima yunafiha, ketiadaan mendatangkan dengan sesuatu yang menafikan niat. Riddah contohnya, dia menafikan niat, ataupun dia niat dengan perbuatan itu dia niat tanazuf, ataupun dia niat tabarruk, bersejuk-sejuk, dan niat asal tu lupa. Kalau ada tasyrik tak apa, niat nak bersejuk-sejuk dan juga dengan niat wuduk, itu tak apa, dia ada gabung sekali. Tapi kalau yang wuduk tu dah hilang dah, lepas tu memang niat tabarruk sahaja ataupun tanazuf sahaja, itu yang beri mudarat. Yang ke 5, jazam iaitu dia tidak ta'liqkan wuduk dia tu dengan sesuatu yang lain. Tak boleh kalau dia kata nawaitul wuduk insya-Allah. Aku wuduk jika Allah Taala kehendak. Insya-Allah. Tapi kalau dia niat tabarruk, dia nak ambil barakat dengan kalimat tersebut, bahawasanya semua tu berlaku dengan izin Allah, tak mengapa. Tapi kalau dia niat ta'liq, tak boleh. Ataupun nawaitul wuduk insya'a Zaidun. Aku berwuduk jika Zaid kehendak. Dia ta'liqkan. Itu syarat-syarat niat secara ringkas. Kita dah baca dah kan, dah pernah sebut dah sebelum ni. Anda akan baca aja.
Wa syurutuha islamun nawi illa fi ghusli kafirah. Ini masalah istisna yang dikecualikan, iaitu mandi perempuan kafirah litahilla li zawjiha aw sayyidiha muslim, supaya jadi halal dia perempuan kafirah ahli kitab ni kepada suami dia. Contohnya perempuan kafirah tu haid. Jadi suami dia nak jima' dia, maka suami dia tak boleh jima' dia sebelum dia mandi. Dia kena mandi dulu. Macam mana dia nak mandi sedangkan dia ni bukan muslim? Maknanya kalau dia nak mandi wajib, niat dia tidak sah. Sebab syarat niat Islam orang yang berniat. Pada ketika ni pada masalah ni dikecualikan. Ada masalah dikecualikan. Illa fi ghuslil kafirah litahilla li zawjiha aw sayyidiha muslim. Yang kedua, at-tamyiz illa fi wudu'is sabi ghairil mumayyiz lit-tawaf. Kecuali wuduk budak lelaki, yang ni pun sama juga, ada masalah yang dikecualikan, seperti wuduk budak lelaki ataupun budak perempuan yang tidak mumayyiz untuk tujuan tawaf. Jadi waktu ni wali akan niatkan, fayanwi anhu waliyuhu. Begitu juga mandi isteri yang gila. Isteri gila, lepas tu dia haid, lepas tu suami dia nak jima' dia, maka suami dia tu kena mandikan dia dulu, dan dia yang niatkan untuk isteri dia. Wa kadzalika ghuslu zawjatil majnunah minal haid litahilla li zawjihal muslim fayanwi anha zawjuha. Batu al-ilmu bil manwi fala tasihun niyyah min jahilin bihi. Yang keempat, adamul ityan bima yunafiha falau nawat tabarruda aw tanazzufa fi asna'il wudu' ma'a ghaflatihi an niyyatil wudu' darra. Kalau dia ghaflah daripada niat wuduk, itu yang mudarat. Kalau tak ghaflah, dia tahu aku ni tengah ada wuduk, dalam masa yang sama dia nak bersihkan tangan dia, niat tanazzuf, tak mengapa. Yang kelima, al-jazmu ay adamu ta'liq falau qala nawaitul wudu'a insya'allah wa qasada ta'liq aw atlaqa lam tasihhan niyyah. Kalau dia kata macam tu, nawaitul wudu' insya'allah, dia kosakkan ta'liq ataupun dia tak kosakkan apa-apa, itu disebut itlaq. Waktu tu tidak sah niat. Tapi kalau dia kosakkan tabarruk, sah. Fa in qasadat tabarruka aw anna kulla syai'in waqi'un bi masyiatillah sahhat. Ini sahhatin niyah. Maksud niat apa? Maksud niat nak membezakan ibadat dengan adat. Zaid dan juga Bakar dua-dua masuk masjid. Zaid niat i'tikaf, Bakar tak niat i'tikaf. Dua-dua duduk dan dua-dua tidur dalam masjid. Zaid boleh pahala i'tikaf, Bakar tak boleh pahala i'tikaf. Rupa sama, tapi dari segi ganjaran, dari segi pahala, seorang dapat, seorang tak dapat. Mana yang membezakan? Yang membezakan niat. Yang membezakan niat. Ataupun dua-dua tak duduk masuk masjid, dua orang duduk, seorang niat i'tikaf, seorang tak niat i'tikaf. Jadi seorang dapat pahala, seorang tak dapat pahala. Dan yang kedua, maksud daripada niat adalah nak membezakan martabat-martabat ibadat. Zaid Bakar dua-dua masuk masjid. Seorang niat solat subuh, dua-dua solat 2 rakaat. Ataupun dua-dua niat 2 rakaat. Cuma seorang ni niat solat subuh, seorang ni niat solat sunat. Jadi rakaat sama, kadang rupa sama, tapi yang membezakan adalah niat. Wa maqsuduha maqsudun niyah tamyizul ibadah anil adah ka tamyizi ghuslil jumu'ah an ghuslit tabarrud atau tamyizu rutabil ibadah ka tamyizil fardi anin nafli. Misalhu tamyizu ghuslil janabah an ghusli al jumu'ah. Habis berkaitan dengan niat. Yang kedua, rukun yang kedua, al-thani min furudil wudu' ghuslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan illa batinal lihyah al-kathifah wal aridainil kathifaini. Okey, yang kedua membasuh muka. Basuh muka tu kesemuanya, jami'ihi, sya'ran wa basharan. Semuanya. Bulu-bulu yang ada di muka, ada 20 jenis bulu di muka ni, dan juga kulit-kulit semua sekali. Kecuali ada dua benda lah yang diistisnakan. Semua ni kena basuh zahir dan
batin, kecuali pada dua jenis bulu. Cukup kita membasuh zahirnya sahaja, iaitu janggut dan juga jambang, dengan syarat janggut dan jambang tu tebal. Dengan syarat janggut dan jambang tu tebal. Apa dobit tebal dan apa dobit nipis? Maknanya apa? Nak kata standard tebal dan nipis itu macam mana? Jadi standard tebal tu maknanya kalaulah ada orang yang duduk di hadapan yang berjanggut tu kadar 3 hasta, dan orang yang duduk di hadapan itu tak nampak kulit di belakang janggut tu dan kulit di belakang jambang, maka janggut dan jambang tu dikira sebagai tebal. Tapi kalau orang yang duduk di hadapan dia tu kadar 3 hasta, masih nampak lagi kulit di belakang janggut dan jambang dia, maka janggut dia dan jambang dia tu masih lagi dikira nipis. Jadi bila nipis, wajib basuh zahir dan batin. Tapi kalau tebal, wajib basuh zahir sahaja. Sebab tu dia istisnakan, dia kecualikan batinal lihyah al-kathifah, ada kait tu kasifah, wal aridaini al-kathifain. Wajib basuh muka dia, bulu-bulu dan juga kulit, kecuali batin bagi janggut yang tebal dan batin bagi jambang, dua jambang yang tebal. Sebab tu kata syarah itu pada illa batinal lihyah al-kasifah wal aridainil kasifain fala yajibu ghuslu batini sya'riha, maka tidak wajib basuh batin bulu bulu yang tersebutlah, bulu lihyah dan juga aridain itu. Bal yakfi ghuslu zahir faqat, bahkan memadam membasuh zahir sahaja. Kemudian syarah datangkan had muka dari segi panjang dan juga lebar dia. Tadi pun kita dah sebut. Kita baca dia punya ibarat, wal wajhu tulan ma baina madabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lahyain, iaitu kawasan di antara tempat tumbuh rambut di kepala pada kebiasaannya. Kebiasaan orang tumbuh rambut kat mana? Kat situlah. Kalau dia tu tumbuh pelik pada orang, maknanya tu keluar daripada kebiasaan. Dia tak perlu basuh pun. Kalau lah kata rambut dia memang tumbuh agak ke atas sikit, adakah dia wajib basuh sampai ke atas tu? Tak wajib basuh. Yang wajib basuh kadar di kawasan yang kebiasaannya tumbuh rambut kat situ. Antara situ dan antara akhir lahyain. Lahyain ni dua tulang rahang. Jadi akhir lahyain ni kat ni lah dagu, dalam setengah ibarat di antara tempat kebiasaan tumbuh rambut dan dagu. Itu kawasan panjang. Adapun ardon, lebar, ma bainal uzunain, dia kawasan di antara dua telinga. Lepas tu dia bawa datanglah bawah tu tafsir tentang syu'ur al-wajhi. Maknanya kita bolehlah kita bahagikan syu'urul wajhi ni, bulu-bulu di muka ni kepada dua. Buat dua anak panah lah syu'urul wajhi, buat dua anak panah. Anak panah yang pertama al-lihyah al-kathifah dan juga al-aridan al-kathifan. Itu satu. Yang kedua, anak panah yang kedua ghairu ghairuhuma, maknanya selain daripada lihyah dan selain daripada jambang tadi. Jadi selain daripada janggut dan jambang tadi, yang ni kena basuh zahir dan batin. Yang ni yajibu ghusluhu zahiran wa batinan. Adapun lihyah kasifah dan bukan. Yang pertama, anak panah yang pertama al-lihyah dan juga al-arid. Maknanya lihyah dan juga jambang. Yang kedua
anak panah yang kedua selain daripada ghairuhuma, yakni selain daripada janggut dan jambang. Jadi hukum selain daripada janggut dan jambang ni, bawah dia tulis yajibu ghusluhuma zahiran wa batinan, wajib basuh kedua-duanya zahir dan batin. Okey. Pada janggut dan jambang ni ada tafsil. Buat bawah dia pula dua anak panah. Nak tafsilkan, nak hurai, nak detailkan. Anak panah yang pertama tebal, nipih. Anak panah yang kedua tebal. Jadi nipih, kalau nipih bawah dia wajib basuh zahir dan batin. Kalau tebal wajib basuh zahir sahaja, tidak batin. Jadi yang ada tafsir tebal nipih itu pada janggut dan jambang sahaja. Adapun selain daripada itu memang wajib basuh zahir dan batin. Jadi kalam syarah itu dia nak tafsir masalah tu lah. Nak tafsir masalah bulu-bulu ataupun bulu-bulu yang ada di muka. Lepas tu dhabit kasif dan juga dhabit khafif. Semua tu ada syarahkan. Apa boleh tengok dalam syarah tu, boleh baca ibarat dia. Kemudian as-salisu ghuslu yadaihi ma'a mirfaqaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berhenti sini dulu kot. Yang rukun yang ketiga. Kita berhenti sini. Minggu hari Rabu insya-Allah kita perhabiskanlah sampai tertib insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan?